Terima kasih saudara pengerusi tetap kita YB yang selalu menjadi juga speaker di parlimen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Pakatan Harapan dan salam reformasi. Kepada semua pimpinan yang hadir dan yang kita raikan, semua pejuang-pejuang dari komponen Pakatan Harapan. Gunung Kinabalu tersekam indah, disulami sinar terang mentari. Salam harapan pejuang-pejuang semua. Izinkan Sabah melaungkan reformasi. 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 Terima kasih. Saya akan membawa tema Reformasi MA63 dalam masa 3 tahun kerajaan Madani. Bagaimana kita mengiktiraf hak Sabah dan Sarawak, memperkasa pembangunan dan menjamin masa depan. Dan kalau kita ingat, setiap siri pilihan raya sama ada umum atau negeri di Sabah dan Sarawak, Pakatan Harapan tidak pernah terlepas untuk mengangkat isu MA63 sebagai manifestonya. Dan kalau dalam Parti Keadilan Rakyat, kita berakar dengan perlembagaan parti, di mana dalam artikel 5.8 perlembagaan parti kita memang sudah nyatakan secara tegas dan kita committed untuk melaksanakan MA63, memperjuang dan juga melaksanakan MA63. Setiap PRU. Dan kalau kita imbas kembali sebelum kita menjadi kerajaan, kita telah berjaya mendesak kerajaan pada masa itu untuk memastikan bahawa cuti Hari Malaysia diangkat. Dan itu kita berjaya pada tahun 2009 apabila Hari Malaysia menjadi cuti umum kepada negara kita. Dan tahun lepas, pada tahun 2025, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Kerajaan Madani telah menambah satu lagi cuti untuk Hari Malaysia pada 15 hari bulan. Ini maknanya kita amat committed sebelum menjadi kerajaan dan juga semasa kita menjadi kerajaan. Apa kerajaan Madani telah lakukan dalam tempoh 3 tahun ini? Ini yang kita kena war-warkan kepada rakyat, terutama Sabah dan Sarawak. Apa yang kita telah buat? Kita telah menempah satu sejarah penting di negara ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan, menamakan timbalan Perdana Menteri yang pertama daripada Borneo. Kadang-kadang kita lupa. Tidak pernah selama ini ada timbalan Perdana Menteri daripada Borneo. Dan ini adalah manifesto yang kita nyatakan setiap pilihan raya dan ditunaikan semasa tahun kita mengambil alih kerajaan ini pada tahun 2022. Dan selepas kita menjadi kerajaan, yang paling ketara ialah apabila kenaikan peruntukan khas interim untuk Sabah dan Sarawak. Sebelum kerajaan terdahulu, hanya paling tinggi ialah sebanyak 125.6 juta
pada tahun 2022. Sabarlah lonceng. 3 minit lagi, 3 minit. Baru 3 poin. Okey. Tetapi tahun ini daripada 125.6 juta kerjaan sebelum ini dan sekarang kita telah naikkan sebanyak 600 juta kepada Sabah dan Sarawak. Mana lagi mau cari kerjaan seperti ini? Kerjaan madani. Dan pembangunan Sabah, mungkin Sarawak sudah disebut oleh saudara Najib tadi. Tahun 2022, 5.2 bilion sahaja. Tetapi apabila kerajaan madani ambil alih, tahun berikutnya kita naikkan 6.5 bilion. Dan belanjawan pada tahun ini kita naikkan lagi kepada 6.9 bilion. Oleh siapa? Kerajaan madani. Ini kita kena angkat isu-isu ini. Dan di Sabah, terima kasih kepada kerajaan madani kerana telah menyediakan 1.2 bilion untuk memastikan kestabilan bekalan elektrik dan 1 bilion untuk bekalan air bersih untuk tahun ini. Dan projek-projek Pen Borneo, highway kita, yang sebelum kerjaan sebelum ini, asyik bertukar-tukar kontraktor. Tender tidak dapat diselesaikan. Tapi dalam masa kerajaan madani, hampir keseluruhan pakej Pen Borneo di Sabah telah dianugerahkan kepada kontraktor yang terbaik dan sedang dalam pelaksanaan. Hanya tinggal satu saja. Jadi mana kita sudah selesaikan banyak perkara dalam masa 3 tahun ini. Dan saya ingin sentuh sedikit tentang kejayaan kita dalam menyelesaikan beberapa perkara dalam Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Daripada 29 perkara, 13 yang sudah selesai. Hanya 4 kerajaan tahun terdahulu. Dan rekod yang terbaik adalah kerajaan madani di mana kita telah selesaikan 9 perkara dalam masa 3 tahun. Bersama kedua-dua kerajaan negeri. Dengan kehadiran Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Ini adalah perundingan antara 3 wilayah penting yang telah membentuk Malaysia ini. Antaranya, kita telah mengiktiraf JKR dan JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknik. Kita telah pindah akta LHDN supaya wakil Sabah dan Sarawak masuk dalam ahli lembaga. Dan ada beberapa lagi pengukuhan badan kehakiman di Sabah dan Sarawak. Dan juga ini antara juga yang saya perlu sebut tentang pindaan ordinan buruh Sabah dan Sarawak berlaku dalam kerajaan madani. 1 minit lagi YB. Okey. Dan juga ada beberapa, kalau mau detail, masuklah ke website Badan Hal Ehwal Sabah Sarawak. Kita ada dashboard yang kita telah luncurkan dan kita melihat apa yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Dan kerajaan madani akan terus memperjuangkan dan melaksanakan reformasi MA63 dengan tindakan demokratik, berteraskan keadilan dan amanah kepada rakyat Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Saya tutup dengan pantun. Dari Johor pulang ke Sabah, membawa obor arus perjuangan. Ayo kita bangkit bersama, mengangkat rakyat, mendokong harapan. Ya, terima kasih. Arak-arak kelapa puan, kalau tidak kelapa Bali. Harap-harap pada tuan dan puan, kalau tidak siapa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk.